Soalan yang kedua pun, ini pun soalan vector unit. Yang kedua pun soalan vector unit. Dia bagi H adalah 5I tolak 4J. K adalah vektor K adalah negatif 3I tambah 3J. Dan vektor M adalah I tambah 2J. Kemudian soalan A, cari nilai H tolak K tambah M. Soalan B, cari vektor unit dalam arah H tolak K tambah M. Dan untuk jawab soalan ini, cikgu rasa kaedah yang paling senang awak tukarkan sebutan I dan J ni kepada bentuk vektor laju. Ni. Jadi kalau 5I tolak 4J, 5 letak di atas, negatif 4 letak di bawah. Yang ini dipanggil vektor laju. 5 negatif 4 tu dikenali sebagai vektor laju. Jadi K pun sama, awak tukarkan negatif 3I tambah 3J ni kepada bentuk vektor laju. Negatif 3 di atas, 3 di bawah. Macam tu. Kemudian vektor M tu I tambah 2J. Depan I tak ada nombor, letak 1. Kalau depan I ataupun depan J tak ada nombor, benarkan 1, letak di hadapan I dan J. Jadi vektor M tu I tambah 2J, awak jadikan 1I tambah 2J. Kemudian jadikan bentuk vektor laju, letak 1 di atas, 2 di bawah. Boleh ya? Kemudian kita nak cari jawapan H tolak K tambah M. Gantilah. Ambil yang vektor laju ni. Baru senang nak tambah, baru senang nak tolak. So gantikan H ni dengan 5 tolak negatif 4. K tu gantikan dengan negatif 3, 3. M tu tukar dengan 1, 2. Jadi untuk cari jawapan, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi atas dengan atas lah. 5 tolak dengan tolak ni tambah. Jadi 5 tambah 3 tambah 1 dapat 9. So bawah dengan bawah, negatif 4 tolak 3 tambah 2. Negatif 4 tolak 3, negatif 7. Negatif 7 tambah 2, negatif 5. So dapatlah 9, negatif 5. Kemudian dah dapat jawapan ini anak-anak, jangan lupalah. Sebab persembahan dia dalam bentuk I dan J. Persembahan dia dalam bentuk I dan J. So jawapan ni tukar balik kepada I dan J. Jadi 9 negatif 5 ni awak tukarkan kepada 9I tolak 5J. Itulah jawapan. Jadi vektor laju ni, kenapa cikgu tukar? Tujuan dia untuk memudahkan pengiraan. Jadi kita tak ada gangguan lah. Dalam kita nak menyelesaikan, tak diganggu oleh I dan J. Jadi dalam bentuk begini senang lah. Jadi awak tambah atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi senang lah. Kemudian dah dapat jawapan, tukar balik jawapan tu kepada sebutan I dan J. Boleh tak Aiman? Man? Boleh. Simple lah. Itu kaedah dia lah. Amni okey Amni? Amni? Okey Amni? Amni tak masuk ke? Tadi masuk ke? Oh, nanti saya hantar balik ke Amni ya. Isparhan, Tong, Amru, seorang lagi siapa tu? Tak kelihatan tu. Siapa yang seorang lagi? Ada di belakang gambar saya, tak nampak nama dia. Isparhan, Tong, Amru, seorang lagi siapa? Beritahu nama. Siapa dia Isparhan? Aiman Hanif. Okey. Amru. Oh, Amni. Sekejap cikgu nak hantar balik dia punya, takut dia tak terima ya. Okey. Kemudian kita nak cari pula jawapan kepada vektor unit ya. Soalan B ya. Jadi jawapan A tadi adalah 9I tolak 5J. So nak cari jawapan untuk vektor unit, dia ikut saja ya anak-anak yang dikasihi. Nak cari vektor unit ni diikut sajalah. Kalau dia bagi H tolak K tambah M, so formula dia adalah H tolak K tambah M, ikut saja. Ikut apa yang ada kat belakang. So formula vektor unit dia senang nak ingat. Ikut apa yang diberi dekat belakang ni.
Jadi kalau dia bagi S tolak K tambah M, jadi formula dia S tolak K tambah M bahagi dengan modulus S tolak K tambah M. Itu formula lah. Ikut saja yang apa yang ada kat belakang ni. Kemudian S tolak K tambah M ni kita gantikan dengan jawapan A tadi, 9I tolak 5J. Dan yang di bawah ni awak cari guna teorem Pythagoras. Punca kuasa 2, 9 kuasa 2 tambah negatif 5 kuasa 2. Jadi yang bawah ni punca kuasa 2, 9 kuasa 2 tambah negatif 5 kuasa 2. Senang sajalah. So, 9 kuasa 2, 81. Negatif 5 kuasa 2, 25. 81 tambah 25. Dapatlah punca kuasa 2, 106. Itulah jawapan vektor unit dalam arah S tolak K tambah M. Boleh Tong? Tong? Boleh tak Tong? Simple ni. Okey. Okey, yang ini soalan seterusnya. Yang ini cerita berkaitan dengan set. Sebuah segi empat tepat, luas dia punca 3 tolak 1. Di mana panjang dia punca 3 tambah 1. Dan soalan ni dia nak lebar. Berapa lebar dia? Dan berikan jawapan lebar tu dalam bentuk set. Jadi kita tahu bahawa panjang kali lebar, sebab gambar ni segi empat tepat dia. Jadi panjang kali lebar sama dengan luas segi empat tepat ya. Panjang kali lebar sama dengan luas. Jadi panjang ni cikgu tukar dengan punca 3 tambah 1. Lebar ni kita nak cari. Dan luas ni kita tukar dengan jawapan dia punca 3 tolak 1. Jadi nak cari lebar. Lebar luas bahagi panjang. So kita ganti luas dengan punca 3 tolak 1. Panjang ni kita ganti dengan nilai dia punca 3 tambah 1. Okey, untuk cari jawapan awak kena darab dengan sud conjugate. Tengok yang bawah ni. Kalau yang bawah tu punca 3 tambah 1, dia punya sud conjugate dia punca 3 tolak 1. Darabkan sebutan yang sama atas dan bawah. Macam cikgu buatlah. Jadi ambil sebutan bawah ni, kalau tambah tukar kepada tolak lah. Awak ulang 2 kali perkara yang sama atas dan bawah. Ini kaedah penyelesaian soalan set ya. Kemudian kita kembanglah. Punca 3 kali punca 3, jawapan dia 3. Boleh ya? Kita kembanglah. Punca 3 kali punca 3, jawapan dia 3. Punca 3 kali tolak 1, tolak 1 punca 3. Tolak 1 kali punca 3, tolak 1 punca 3. Tolak kali tolak, tambah. 1 kali 1, 1. Boleh ya? Tu. Cikgu kembang. Elok-elok kembang. Yang bawah ni punca 3 kali punca 3. Punca 3 bila kali dengan punca 3 benda yang sama. Jawapan dia 3. Punca 3 kali tolak 1. Tolak 1 punca 3. Tambah 1 kali punca 3. Tambah 1 punca 3. Tambah kali tolak. Tolak 1 kali 1. 1. So 3 tambah 1 dapat 4. Tolak 1 punca 3. Tolak 1 punca 3 dapat. Tolak 2 punca 3. Tu. Kemudian 3 tolak 1 dapat 2. Tolak 1 punca 3 yang di bawah ni. Tambah 1 punca 3 jadi kosong lah. So 3 tolak 1 dapat 2. Kemudian kita pecah 2. 2 ni tolak ke kiri. 2 tu tolak ke kanan. Pecah jadi 2 bahagian. Pindah 2 ke hadapan. Pindah 2 ni ke belakang. Pecah 2 lah. Kemudian 4 bahagi 2 dapat 2. 2 dengan 2 ni mati. Tinggallah punca 3 dekat belakang. Itulah jawapan. Lebar jawapan diberi dalam bentuk set. Boleh tak ni? Farhan? Boleh. Simple ya. Agak mudah lah. Agak mudah untuk cari jawapan lebar dalam bentuk set. Okey, yang ini pula kita nak cari panjang QR. Ini tajuk penyelesaian segitiga. Berapa panjang untuk QR? Panjang PQ 6.8, panjang PR 5.6. Berapa panjang untuk QR? Tolong cari ni. Ni tajuk ni pun cikgu dah ajar dah ni. Penyelesaian segitiga ya. Tolong. Steady.
Okey. Okey, apa jawapan ni? Apa jawapan dia, Aiman? Man? Tak tahu. Tak tahu kenapa. Awak pakaikan formula. Yang ini nak guna apa dia? Nak guna petua sinus ke petua kosinus? Kosinus. Pandai. Dalam soalan ni, diberitahu sin P 3/5. Sin P tu 3/5 ataupun tukarkan 3/5 tu dalam perpuluhan, nilai dia 0.6. Kemudian kita nak cari sudut P tu berapa nilai dia. Pindahkan sin ni ke kanan jadi sin inverse lah. Dapatlah sudut P dia. Tekan kalkulator, sudut P dia adalah 36.87. Jadi awak letak sudut ni dekat gambar rajah. Cari sudut P, letak sudut tu dekat sudut P. Letak sini 36.87. Jadi kalau ada dua sisi, ada satu sudut kandung, ada dua sisi, ada satu sudut kandung, petua yang kita harus guna adalah petua kosinus. Potong sinus ni. Guna petua kosinus. So nak cari panjang QR, tolong tulis QR kuasa 2. Sama dengan, ambillah nombor sisi yang ada tu. Ambillah 5.6 kuasa 2 tambah dengan 6.8 kuasa 2 tolak 2 salin 5.6 kemudian salin 6.8. Macam cikgu buat ni. Ni formula untuk petua kosinus tu. Oleh kerana petua kosinus kena guna perkataan cos di belakang ni. Sebab dia panggil petua kosinus. Sebab itu kita guna penggunaan cos dekat belakang ni. Lepas tu sudut tu letak di belakang cos. Macam cikgu buat ni. Kemudian soalan ni kita guna kalkulator, kita kirakan dia satu persatu. Dapatlah nilai dia 16.67. Kemudian kita nak cari jawapan QR, pindahkan kuasa 2 ni ke kanan. Kuasa 2 ni bila pindah ke kanan, dapatlah punca kuasa 2 16.67. Tekan kalkulator, menggelegak jawapan dia keluar. So jawapan QR adalah 4.08 cm. Ini tajuk penyelesaian segitiga. Kita guna petua kosinus untuk cari sisi QR. Boleh ya? Dia agak okey lah soalan ni. Dia dah bagi satu panduan sin P sama dengan 3/5, iaitu adalah petunjuk kepada mengeluarkan sudut dekat sudut P. Kemudian kita boleh bawa petua kosinus. Boleh, Man? Boleh. Simple lah. Simple. Okey, yang ini bagaimana? Yang ini dia nak nilai P. Dia bagi fungsi hx sama dengan 2x tambah 10. Fungsi songsang adalah 8. Apakah jawapan P? Ini soalan agak mudah ni. Boleh cuba tak? Cuba buat. Apakah nilai fungsi, apakah nilai untuk bacaan P ya? Bacaan P. Jadi hx sama dengan 2x tambah 10. Hx sama dengan 2x tambah 10. Kemudian fungsi songsang HP adalah 8. Carilah jawapan P. Jadi mula-mula kita cari dulu fungsi songsang hx ni sebagai tapak lah. Dan cikgu dah ajar kan. Nak cari fungsi songsang hx ni cara paling mudah. X tu kita salin. X kita salin. Operasi tambah tukar jadi tolak.
10 pun cikgu salin. Lepas tu 2 tu di atas, pindah ke bawah. Jangan lupa ni dah bagi dah ajar dah ni. Ni kaedah cepat mencari fungsi songsang. Kemudian kita ada fungsi songsang HP tu sebagai 8. Kita cari fungsi songsang HP bermaksud X ganti dengan P. Ya. Jadi X yang ada di sebelah kanan ni gantikan dengan P. Berdapatlah fungsi songsang HP tu P tolak 10 bahagi 2. Kemudian kita ambil maklumat yang kedua. Jadi fungsi songsang HP ni, di bawah ni kita gantikan dengan jawapan yang kita dapat. P tolak 10 bahagi 2. 8 ni tak ada apa-apa, turunkan 8 tu ke bawah. Letak di bawah 8 tu letak 1, kemudian cikgu darab silang. P tolak 10 kali 1, P tolak 10. 2 kali 8 dapat 16. 10 bawa ke kanan jadi tambah. So P adalah 16 tambah 10. P jawapan dia 26. Okey Tong, boleh follow tak Tong? Isparhan boleh follow? Boleh. Amru okey Amru? Amru? Sekejap lah Amru. Aiman okey Aiman? Man? Okey. Okey. Okey, ini bagaimana? Ini pun agak senang soalan ni. Satu lagi soalan fungsi ni. Diberi fungsi fx 3x tolak 4 per 6. Gx sama dengan 3x tolak 8. Soalan pertama cari fungsi songsang fx. Soalan kedua cari fungsi songsang gx. Boleh? Boleh cuba kan? Agak mudah soalan ni. Ni hari ni berempat ni. Simple kan? Steady. So, kita diberi fx sama dengan 3x tolak 4 per 6. So, nak cari fungsi songsang. Yang ini pun cikgu dah ajar ni. X cikgu salin. Tolak tukar tambah. 4 cikgu salin. 3 dengan 6 tukar tempat. 3 di atas turun ke bawah. 6 di bawah naik ke atas. So 3 dengan 6 ni tukar tempat. 6 naik ke atas. Kemudian 3 tu turun ke bawah. Itulah jawapan fungsi songsang fx. Jawapan untuk bahagian A. Simple lah tu. Jangan lupalah. Benda ni cikgu dah ajar dah. Nanti kalau 2-3 bulan nanti saya buat ulang kaji. Cikgu bagi balik soalan seperti ni. Awak masih ingatlah kaedah ni. Jangan lupalah. Kemudian untuk soalan B pula. Fungsi songsang yang depan ni turun ke bawah. Fungsi songsang yang depan tu turun ke bawah. Gx ni awak gantikan Gx tu dengan 3x tolak 8. Macam itulah. Kemudian kita nak dapatkan jawapan fungsi songsang f 3x tolak 8. Kita dah ada tapak dia. Fungsi songsang fx ni sebagai tapak. Ambil bahagian B ni, kita nak dapatkan jawapan fungsi songsang 3x tolak 8 ni, pergi ke tapak dia. Macam cikgu buat ni. Jadi X ni gantikan dengan 3X tolak 8. Gantikan X tu dengan 3X tolak 8. Jadi X yang ada dekat kanan ni, tolong gantikan dengan 3X tolak 8. Inilah jawapan dia. Kemudian kita kembang 6 kali 3, 18X. 6 kali 8, 48. So dapatlah negatif 48 tambah 4, negatif 44. So fungsi songsang GX, jawapan dia 18X. Tolak 44 bahagi 3. Itu dia. Isparhan, ada apa-apa komen? Tak ada. Boleh follow? Boleh. Okey. Tong macam mana Tong? Tong okey? Okey, cuba tengok yang ini pula. Cuba dapatkan jawapan 1, jawapan 2 dan jawapan bahagian 3. Okey, cari sekejap. Soalan 1 tu senang sangatlah. Dia nak jawapan H6. Cuba. Senanglah, 3-3 senang.
HX sama dengan 2 tolak 5X. So, kita nak H6. Jadi, X ganti dengan 6. Jadi, X tu cikgu tukar dengan 6. So, 2 tolak 30. Jawapan dia negatif 28. Okey, tengok yang kedua pula. Apakah jawapan M apabila K M tolak 3 sama dengan 7/4 H6? Tolong kira ni. Aiman. Petang ni 4 orang je. Jadi saya sebut 4 orang. Bergili-gili. Cuma Tong ni mungkin speaker dia problem. Tak jawab lah. Cikgu panggil senyap. Amru, okey Amru? Amru? Amru respon? Ya, Cikgu. Okey. Okey Amru, tengok soalan bahagian 2 Amru. Apa jawapan M? Kita dah ada tapak dia. Tapak dia KX adalah 3X tolak 1. Ni tapak dia. Ni tapak dia. Jadi kalau KM tolak 3, gantilah X dengan M tolak 3. Jadi X yang di sebelah kanan ni ganti dengan M tolak 3. So kalau cikgu selesaikan dapatlah 3M tolak 9 tolak 1. Dapatlah 3M tolak 10. Kemudian kita tengok soalan dalam soalan 2 tu dia bagi maklumat. Ni maklumat dia. Ni soalan yang diberi ya. Jadi KM tolak 3 ni di bawah dia awak gantikan dengan jawapan 3M tolak 10. 7/4. H6 ni awak ganti daripada jawapan di bahagian A. Jadi H6 ni gantikan dengan jawapan negatif 28 daripada bahagian A. Kemudian 4 dengan 28 ni cikgu kecilkan dapat negatif 7. So dapatlah 3M tolak 10. 7 darab negatif 7 negatif 49. Pindah 10 ni ke kanan, dia jadi tambah. Negatif 49 tambah 10, negatif 39. Pindah 3 ke sebelah kanan jadi bahagi. Negatif 39 bahagi 3. Jadi jawapan M adalah negatif 13. Itulah jawapan. Aiman, awak dah buat? Dapat tak jawapan ni Aiman? Dapat. Bagus. Okey, cuba tengok soalan di bahagian 3 pula. Cuba. Siapa dah jawab? Apa jawapan soalan 3? HKX. Okey. HKX. Jadi H turun ke bawah. H ni turun ke bawah. KX ganti dengan 3X tolak 1. Kemudian kepala dia H. Kepala dia H pergi dekat H. Awak nampak kepala dia H. Pergi ke tapak yang kepala dia H. Pergi dekat depan. Jadi X gantikan dengan 3X tolak 1. Jadi X dekat sebelah kanan ni dalam kurungan ganti dengan 3X tolak 1. So lepas tu kita buka kurungan. Dapatlah jawapan dia 7 tolak 15X. Itulah jawapan bahagian yang ketiga. Isparhan, betul ke dapat jawapan ni Isparhan? Betul. Bagus. Amru dapat tak Amru? Dapat. Okey, bagus. Aiman? Dapat. Okey, Tong? Tong?
Tok ni karak ni, takut speaker dia ada problem. Okey, cuba tengok yang ini pula. Tolong dapatkan jawapan A, B dan C. Punca dia 2/3. Punca yang kedua negatif 1/2. Dapatkan jawapan A, B dan C. Cuba. So, punca dia 2/3. Kemudian punca yang kedua tu negatif 1/2. Tahu awak jadikan pecahan. Dapatlah negatif 3/2. So, kita bina persamaan kuadratik guna kaedah kurungan. Lebih senang. Letakkan dalam kedua-dua kurungan tu X. Kemudian 2 ni, tengok punca yang pertama 2 ni positif. Bila masuk ke dalam kurungan jadikan negatif. Kemudian 3 di bawah 2 tu letak di hadapan X. Itu kaedah dia lah. Kemudian kita ambil punca yang kedua yang dalam pecahan tu, negatif 3 ni. Bila negatif masuk dalam kurungan, jadikan dia positif 3. Nombor 2 di bawah 3 tu letak di hadapan X. Kemudian cikgu kembang lah. Cikgu kembang. Ni cikgu silap ni, minta maaf. 3 kali 2 sepatutnya 6. Cikgu tulis 3. 3 kali 2 ni sepatutnya 6x kuasa 2. Betul kan? 3x kali 2x, 6x kuasa 2. Tu dapatlah 6x kuasa 2 tambah 5x tolak 6 sebagai sifar. Kemudian kita ambil persamaan kuadratik yang diberi tu letak di bawah. Lepas tu kita guna kaedah bandingan. Jadi A ni depan, jawapan A adalah 6. Tolong tukar 3 jadi 6. Sebab 3x kali 2x dapat 6x kuasa 2. Minta maaf lah cikgu tersilap. So jawapan A dia 3, B dekat tengah jawapan dia 5, C dekat belakang jawapan C dia negatif 6. So jawapan A dia 6, B dia 5, C dia negatif 6. Itulah jawapan soalan ini. Mudahlah soalan ni. Dia bagi punca, kita bina balik semula persamaan kuadratik. Kemudian kita lakukan proses perbandingan untuk mendapatkan jawapan A, B dan C. Okey, cuba yang ni pula anak-anak. Apakah julat untuk nilai X? Cuba. Teddy. Dia nak jawapan julat X bermakna kita jadikan Y sebagai subjek. Sebab dia nak julat X, Y kena tukar dengan sebutan X lah. Jadi kita ambil persamaan pertama, kita jadikan Y subjek. Jadi nak jadikan Y subjek, kita bawa 2X ni ke sebelah kanan. Dapatlah Y dia sebagai 3 tolak 2X. Jadi X kuasa 2 kecil daripada Y kuasa 2. So kita ganti Y tu dengan 3 tolak 2X. Ganti Y tu dengan 3 tolak 2X dalam kurungan. Ganti dalam kurungan. Kemudian 3 tolak 2X tu bawa ke kiri, dia jadi tolak lah. Nampak kan? Kuasa 2 ada di kiri, kuasa 2 ada di kanan, kemudian ada tolak di tengah-tengah. So bermakna tak payah kembang. Kita bawa kaedah faktor. Bila ada kuasa 2 kiri dan kanan, di tengah ada tolak, jangan kembang. Kalau kembang, panjang cerita lah. Kita terus guna kaedah faktor. Jadi faktor dia X tolak, 3 tolak 2X. Ni. Ingat ni. Ingat selalu. Ini pemfaktoran dia. Bila ada kuasa 2 kiri kanan, tolak di tengah. Jadi faktor dia M tolak N, M tambah N, bawa dalam apa yang kita dapat ni. Jadi bila ada kuasa 2 kiri dan kanan, tengah dia tolak, jadi faktor dia X tolak, 3 tolak 2X. Yang kedua, X tambah 3 tolak 2X. Macam itulah. X tolak. Yang kedua, tolak ni jadikan tambah. Macam itu. Kita ikutlah.
apa yang cikgu bagi tadi ya. Kemudian bukakan kurungan ni. Yang depan ni buka kurungan, yang kedua pun kita bukakan kurungan. Dapat macam itulah. Jadi X tambah 2X, 3X tolak 3. X tolak 2X, tolak X tambah 3. Boleh? Jadi awak nampak tak? Sedar tak? Depan X tu ada tolak tu. Depan X ni, dekat faktor yang kedua ni, depan X tu ada negatif. Keluarkan negatif tu, dudukkan di luar kurungan. Bawa negatif tu letak dekat luar kurungan. Cikgu bawakan, cikgu keluarkan tolak dan 3 di luar kurungan. Boleh ya? Jadi awak cuba tengok, tolak ni bila keluar, tinggal X. Bila tolak ni keluar, yang dalam jadi tambah ya. Yang dalam tu jadi tambah. Sebab tambah, tolak kali tolak dapat boleh tambah. Kemudian yang belakang ni cikgu keluarkan 3, tinggal X. Keluarkan 3, tinggal 1. Boleh kan? Kemudian kita kena hilangkan negatif 3 ni. Nak hilangkan negatif 3 ni, negatif 3 ni kacau ni. So nak hilangkan negatif 3 ni, awak bawa ke sebelah kanan jadi bahagi. Bila awak pindah negatif 3 jadi bahagi, simbol kena terbalik. Ataupun cikgu bahagi kiri dan kanan dengan negatif 3. Samalah juga. Bila awak bahagi dengan nombor negatif, simbol besar ni bertukar jadi simbol lebih kecil. Nampak tukar? Nampak tak simbol tu cikgu tukar? Simbol besar jadi simbol kecil. Jangan lupa ni. Bila awak buang negatif depan kurungan tu, timbul dia kena diterbalikkan. Okay. Dan cikgu dah sebut bila tanda kecil, jawapan mesti ada 1. Bila tanda kecil, jawapan dia mesti keluar 1. So, cara nak tulis jawapan tolak 3, jadikan positif, negatif 1, jadikan 1. X di tengah. 3 besar daripada 1. Letak tanda besar kiri dan kanan X. Itulah jawapan. Kalau jawapan ni tak disukai, awak letak 1 di kiri, 3 di kanan. Buat macam cikgu buat dia. Kalau tak suka jawapan ni, letak 1 di kiri, X di kanan. Letak 1 di kiri, 3 di kanan, X di tengah. 1 kecil daripada 3. Letak tanda kecil kiri dan kanan. Jadi dua-dua jawapan ni diterima. Kalau jawapan atas tu tak apa digemari, pakai yang bawah. Boleh. Dua-dua tu jawapan yang sama. Yang kita terima sebagai jawapan betul lah. Boleh Ada apa-apa nak tanya? Boleh Isfarhan? Boleh. Okey. Okey, yang ni cuba. Kita nak cari jawapan M kuasa 2 tambah N kuasa 2. Satu per M dan 1 per N merupakan punca kepada persamaan kuadratik. 3X kuasa 2 tambah 4X tambah 3 sama dengan sifar. Cari soalan A nilai bagi M kuasa 2 tambah N kuasa 2. Boleh? Jadi punca dia 1 per M, 1 per N. Persamaan kuadratik dia 3X kuasa 2 tambah 4X tambah 3 sebagai kosong. Oh cikgu, depan X kuasa 2 ada 3. Bila depan X kuasa 2 ada nombor, hasil tambah punca dan hasil darab punca tak boleh dicari. Jadi harus hilangkan 3 dahulu. Supaya depan X kuasa 2 tu tak ada nombor. Jadi nak hilangkan 3 depan X kuasa 2 tu, bahagikan setiap sebutan tu dengan 3. Jadi bila cikgu bahagi setiap sebutan tu dengan 3, keluarlah yang ini. Kemudian kita carilah hasil tambah punca. So, hasil tambah punca tu cikgu tambahlah. Maknanya 1 per M tambah dengan 1 per N. Kemudian kita permudahkan darab silang N kali 1 tambah dengan M kali 1. Yang di bawah pun cikgu darab. Dapat macam itu. Boleh ya? Kemudian hasil tambah punca daripada persamaan kuadratik negatif, kemudian ambil bacaan di hadapan X. Negatif ni formula ya anak-anak. Lepas tahu ambil persamaan kuadratik, ambil bacaan depan X. Tambah 4 per 3. So negatif kali tambah dapat negatif. Kemudian dua cerita ni sama. Oleh kerana dua cerita ni sama, dua jawapan diijab kabul. So jawapan atas dan bawah ni cikgu kahwin ke lah. Dapatlah satu sumber maklumat.
So simpan dahulu. Jadi maklumat ni kita KIB, simpan dahulu. Kemudian kita dapatkan pula hasil darab punca. Dua punca ni cikgu darab. 1/m darab dengan 1/n. Yang ni n tambah m ni tukar kepada m tambah n pun boleh ya. N tambah m dengan m tambah n samalah. Okey, kita dapatkan hasil darab punca. Dua-dua punca tu cikgu darab lah. 1/m darab dengan 1/n. Dapatlah hasil darab punca dia 1/mn. Kemudian hasil darab punca daripada persamaan kuadratik, ambil yang belakang ni. So, hasil darab punca daripada persamaan kuadratik, bacaan dia 1. So, dua cerita ni sama, dua jawapan ni kita ijab kabul. 1/nm samakan dengan 1. Lepas tu darab silang, dapatlah mn, nilai dia 1. Tu dia. Jadi nilai mn 1. Okay, sambung. Belum selesai lagi ni. So, m tambah n per dengan m tambah n daripada slide sebelum ni, negatif 4/3. Mn, nilai dia 1. Jadi, mn dekat sebelah kiri ni, awak tukar dengan 1. Cikgu tukar dengan 1. Dapatlah m tambah n, nilai dia negatif 4/3. Okey. Macam mana nak cari m kuasa 2 tambah n kuasa 2? Siapa tahu? Tolong bantu Aiman. Macam mana nak cari m kuasa 2 tambah n kuasa 2? Nak guna apa? Sejak ya Man? Apa Man? Macam mana awak nak cari m kuasa 2 tambah n kuasa 2? M kuasa 2 tambah N kuasa 2 tu datang daripada yang ini. Cuba tengok yang ini, bawah ni. M tambah N kuasa 2 ni adalah M tambah N darab 2 kali ya. Jadi yang sebelah kanan ni bila cikgu kembang, dapatlah M kuasa 2 tambah 2 MN tambah N kuasa 2. Lepas tu langkah ketiga yang di kanan ni cikgu letak di kiri. Yang di kiri tu cikgu tolak letak di sebelah kanan. Oleh kerana cikgu nak M kuasa 2 tambah N kuasa 2, pindahkan 2 MN ni ke sebelah kanan. Jadi maknanya M kuasa 2 tambah N kuasa 2 tu bersamaan dengan M tambah N kuasa 2 tolak 2 MN. M kuasa 2 tambah N kuasa 2 ni daripada jadual yang cikgu buat ni, dia sama dengan M tambah N berkuasa 2 tolak dengan 2 MN. Jadi M tambah N dah ada dah maklumat dia. Nilai dia negatif 4/3, ganti kat depan ni. Dan MN di belakang ni gantikan dengan nilai dia 1. So, negatif kuasa 2 positif, 4 kuasa 2 16, 3 kuasa 2 9. So, yang depan ni jawapan dia 16/9. Kemudian 2 kali 1, 2. Dapatlah 16/9 tolak 2. Kemudian bila cikgu darab silang, dapatlah 16 tolak 18 bahagi 9. So, jawapan dia negatif 2/9. Boleh ya? Awak jangan tanya cikgu 16/9 tolak 2, kenapa jawapan dia negatif 2/9? Cuba darab silang. Jangan guna kalkulator. Kalau kita guna kalkulator, kita tak berfikir. Kita guna pemikiran kita. Letak di bawah 2 tu 1, darab silang. Jadi bila kita selalu gunakan pemikiran untuk fikir, lama-lama awak cekap lah ATMAT ni. Jangan semua benda bergantung harap dengan kalkulator. Jadi kita tak berfikir. Semua benda kita kira pakai kalkulator. Jadi agak mudah. Jadi kita guna otak lah, pengiraan otak untuk dapatkan jawapan negatif 2/9. Okey. Okey, ini soalan A ya. Ini soalan A. Kita jawab pula soalan B. Okey. Tolong jawab soalan B ni. Dapatkan persamaan kuadratik dengan punca M kuasa 2 dan N kuasa 2. Jadi punca dia M kuasa 2. Punca yang satu lagi N kuasa 2. Ni maklumat daripada bahagian A. Jadi punca dia M kuasa 2. Punca yang kedua N kuasa 2. Dan untuk membina persamaan kuadratik, kita harus mencari hasil tambah punca. So hasil tambah punca, dua-dua punca ni cikgu tambah. Dan M kuasa 2 tambah N kuasa 2 ni, daripada bahagian A, kita gantilah dengan jawapan dia negatif 2/9. Itulah hasil tambah punca. Jawapan dia negatif 2/9.
Kemudian, kita cari pula hasil darab punca. Dua punca tu cikgu darab. M kuasa 2, darab dengan N kuasa 2. Bila cikgu darab, dapat macam ni kan. Lepas tu kuasa 2 ni, kita tolak di luar kurungan. Kedua-dua kuasa 2 ni, letakkan di luar kurungan. Macam ni. Kalau letak di atas M tu 1, di atas N tu 1, bila darab balik, dapat balik yang tengah ni. Kenapa cikgu buat begini? Sebab kita nak nampakkan MN. Kenapa cikgu nak dapatkan MN ni? Sebab MN ni nilai bacaan dia 1. Jadi cikgu tukarlah MN tu dengan 1. Dapatlah hasil darab punca dia, jawapan dia 1. Jadi untuk membina persamaan kuadratik, Aiman, tolong sebut formula pembinaan persamaan kuadratik. Man? Hasil tambah punca. Start bermula. Jadi negatif ke? Start bermula. X kuasa 2. X kuasa 2. Lagi. Tolak. Hasil tambah punca. Lagi. Tambah hasil darab punca. Tertinggal. Yang tengah tu tertinggal. X Kuasa hasil 2. tambah punca. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X. Tambah hasil darab punca. Sama dengan? Kosong. Itu formula cara membina persamaan kuadratik. Jangan lupa formula ni. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca ni STP. Lepas tu letak X tambah SDP ni hasil darab punca. Samakan dengan SIPA. Ini formula membina persamaan kuadratik menggunakan punca yang diberi dalam soalan. Jadi kemudian hasil tambah punca tu awak gantilah dengan negatif 2/9. Dan hasil darab punca tu gantikan dengan 1. Kemudian negatif kali negatif dapat positif. Kemudian tak cantik ni. Ada 9 di bawah ni. Dia ganggu kita punya jawapan tak cantik. Kita hapuskan 9 ni. So nak hilangkan 9 ni kat bawah ni, kita darab dengan 9. Jadi setiap sebutan tu darabkan dengan 9. Dapatlah jawapan persamaan kuadratik yang cukup anggun dan cukup jelita. Itulah jawapan. Seronok sebenarnya buat AdMath ni. Dia kalau okey kan, memang seronok. Nampak clear ke? Yang selalu yang tak dapat ni bukan tak pandai. Kita banyak benda yang kita lupa. Bila banyak benda yang kita lupa, kacau lah. Jadi jangan lupalah. Macam formula persamaan kuadratik ni. Kena ingat formula tu. Jangan pula ada kecelaruan pula. Formula dia, depan dia tolak, belakang dia tambah. Jangan besok, depan dia tambah, belakang dia tolak. Dah salah formula. Kena ingat betul-betul. Kemudian kedudukan dia kena ingat pula tahu. STP dekat tengah, STP dekat belakang. Jangan besok STP depan, STP dekat belakang. Dah tak betul pula. Jadi kena ingat betul-betul lah. Sebab formula untuk persamaan kuadratik ni, pembinaan dia tu, formula tu tak dibekalkan dalam rumus. Awak kena ingat tu. Boleh, Isfarhan? Isfarhan? Senyap ni. Ya. Macam itu. Yang ini cikgu terlupa nak tutup. Dah terbuka dah. Cikgu terlupa nak tutup. Okey, yang ni kita kembang sajalah. Punca 3 kali 4, 4 punca 3. Punca 3 darab dengan 5 punca 3, dapatlah 5 punca 3 punca 3. Tambah 8 kali 4 dapat 32. Tambah kali tolak. 8 kali 5, 40 punca 3. Okey. Kemudian 4 punca 3 tolak 40 punca 3. 4 tolak 40 dapat negatif 36 punca 3. Punca 3 kali punca 3 dapat 3. Dapatlah 5 kali 3. Dapatlah negatif 6, negatif 36 punca 3. Negatif 15 tambah 32 dapat tambah 17. Ni terlupa ni cikgu nak tutupkan satu-satu untuk tunjukkan jawapan. Nantilah cikgu buat kemudian. Ini punca 3 kali punca 3, jawapan dia 3 lah. Ni punca 3 tolak 40 punca 3. Kenapa dapat jawapan tolak 36 punca 3? Inilah sebab dia. Cikgu lakukan proses pemfaktoran di situ. Keluarkan punca 3 letak di belakang. Keluarlah negatif 36 punca 3. Okey, yang ini. Yang ini agak senang. Tolong cari jawapan. Ini soalan set. Apa jawapan X dan apakah jawapan X?
1 tambah punca X tambah 3 sama dengan punca 2X tolak 1. Steady. Cuba. Aiman, cuba. Parahan, tolong cuba. Amru, jangan lupa. Tong. So biasanya soalan cert ni, kalau kita nak buat penyelesaian, kita guna kaedah meletakkan kuasa 2 kiri dan kanan. Dia tak ada kaedah lain. So awak ambil kumpulan di sebelah kiri, letakkan kuasa 2. Kemudian letakkan kuasa 2 dekat sebelah kanan. Macam itulah. Buat kurungan, letak kuasa 2 di kiri. Buat kurungan, letak kuasa 2 dekat kanan. Kemudian dekat sebelah kiri ni, kuasa 2 ni bermaksud darab 2 kali lah. Darab 2 kali. 2 sebutan tu diulang 2 kali. Dan sebelah kanan ni, punca kuasa 2, bila jumpa kuasa 2, dia hilang. Jadi tinggal yang dalam. 2X tolak 1. Boleh ya? Punca kuasa 2 tu sama dengan 1/2. 1/2 darab 2, dapat 1. Dapatlah 2X tolak 1. Okey, yang sebelah kiri ni cikgu kembang. 1 tambah 1, 1. 1 darab 1, 1. 1 darab punca X tambah 3, dapat 1 punca X tambah 3. Punca X tambah 3 kali 1 dapat 1 punca X tambah 3. Punca X tambah 3 darab punca X tambah 3, jawapan dia X tambah 3. Boleh ya? Boleh kan? Okey kan? Kemudian dapatlah 1 tambah 3 dapat 4. Dapatlah punca X tambah 3 tambah punca X tambah 3 dapat 2 punca X tambah 3. Kemudian X 1 tambah 3 dapat 4. Kemudian X tambah 4 ni cikgu bawa ke sebelah kanan. Ambil. Awak bawakan X tambah 4 tu kedua-duanya ke sebelah kanan. So, bila pindah X jadi tolak X. Bila pindah 4 jadi tolak 4. Kemudian sebelah kanan ni cikgu permudahkan 2X tolak X dapat tolak X. Tolak 1 tolak 4 dapat tolak 5. Okey. Kemudian lagi sekali kita hilangkan punca kuasa 2 ni, kita letak kuasa 2. Letak kuasa 2 kiri dan kanan. Dia bila timbul saja punca kuasa 2, nak hilang, letak kuasa 2. Sebab punca kuasa 2 ni, bila bertemu dengan kuasa 2, dia hilang. Jadi, jawapan dia adalah isi kandungan dia sebagai jawapan. Okey, yang di sebelah kiri ni, awak kuasa 2 kan, darab 2 kali. Jadi, bila cikgu darab, 2 kali 2 dapat 4. Punca kuasa 2, bila jumpa kuasa 2, tinggallah yang dalam tu, X tambah 3. Boleh ya? 2 kuasa 2 dapat 4. Punca kuasa 2, bila cikgu kuasa 2, dia hilang. Yang tinggal isi kandungan dia, X tambah 3. Boleh tak ni, Aiman? Boleh. Okey. Yang di sebelah kanan tu pula, kuasa 2 bermaksud ulang 2 kali. Ulang 2 kali. Lepas tu sebelah kanan tu kita kembang. Dapat macam tu. Lepas tu bawa 4X tambah 12 tu ke sebelah kanan, jadi tolak. Dapat macam tu. Kemudian cikgu permudahkan, dapatlah X kuasa 2, tolak 10X, tolak 4X, tolak 14X, 25 tolak 12 dapat tambah 13. Dapat macam tu. Dan daripada sini, kita buat pemfaktoran, dapatlah X tolak 1, X tolak 13. Jadi X tolak 1 sebagai kosong, X jawapan dia 1. X tolak 13 sebagai kosong, X jawapan yang kedua 13. Soalan begini ya, dia selalunya tak dapat jawapan disebabkan careless lah. Kembang silap, tambah silap, tolak silap, pindah ke kanan silap, tanda. Itu semua kesan-kesan menyebabkan jawapan akhir dia tak keluar jawapan betul. Soalan begini ya, cuba habis kelas nanti, awak jangan tengok jawapan cikgu, awak ingatkan jawapan dia 1 dengan 13, buat balik semula. Dapat tak balik jawapan 1 dengan 13? Kalau dapat, maknanya awak dah faham dah kaedah penyelesaian soalan cert. Kena buat sebab AdMath ni dia kena latih dia begitulah. Bila cikgu bagi soalan, lepas tu kita buat balik semula. Dapatkan balik jawapan yang cikgu bagi. Kalau tak dapat, cuba lagi. Tak dapat, cuba lagi sampai dapat. Lama-lama faham. Dia balik-balik dia pergi kepada kerajinan.
Orang yang tak rajin memang tak boleh buat apa lah. Dia kena rajin lah. Kena rajin. ADMET ni semua satu subjek yang susah. Jadi awak kena sediakan peruntukan masa setiap hari ni. Seleloknya 1 jam untuk ADMET. Hari-hari. 1 jam. Kalau tak boleh, 45 minit. Kena buat exercise. Setiap hari. Cuti ataupun tak cuti. Sampailah peperiksaan. Baru kita cukup mantap dan cukup gagah berani dalam menyelesaikan soalan matematik tambahan. Kalau tidak, tak lepas. Dalam seminggu tu awak belajar sekali ya ADMET. Tak boleh. Dia kena belajar hari-hari. Begitu juga dengan matematik. Dulu matematik agak okey. Sekarang matematik bukan senang ni. Kalau awak tengok tajuk-tajuk tingkatan 5 lagi susah. Tukai, insurans. Bukan senang tu. Banyak tajuk-tajuk yang payah. Termasuk tajuk-tajuk tingkatan 4. Okey, yang ini bagaimana? Yang ini pun cikgu dah ajar ni. Jadikan soalan ni kepada pecahan. Aiman, bagi idea Aiman, macam mana nak buat? Man? Bagi idea. Darabkan dengan 10. Tak kena. 100. Darab 100 kena. Ataupun cara lain? Awak pisahkan nombor tak berulang dengan nombor yang berulang. Jadi kalau awak tengok sini, 5, 7, 9 ni tak diulang. Nombor yang berulang bermula dengan 28, 28, 28, 28. Jadi kita pisahkan dia. Pisahkan antara nombor tak berulang dengan nombor yang berulang. Jadi bila awak pisahkan, 5, 7, 9 tu jadikan kosong lah. 5, 7 dan 9 tu jadikan kosong. Pisahkan jadi 2 bahagian. Macam cikgu tunjuk ni lah. Ni. Pisahkan antara nombor tak berulang dengan nombor yang diulang. Nombor yang diulang adalah 28, 28, 28. Bila awak pisahkan dia, tolong pastikan 5, 7, 9 tu jadikan kosong. Kalau awak tambah balik kedua-dua ni balik, bila awak tambah, dapat balik yang di atas ni. Okey, 5, 7, 9 ni, dia adalah 5, 79 per 100. Tu. Boleh kan? Yang ini tak payah ajar lah. Patutnya awak tahulah cara nak tukar perpuluhan tu kepada nombor bercampur. Boleh kan? Kemudian kita ulang lah. Yang belakang ni kita ulang nombor yang diulang. Bermakna 0.0028 tambah. Tukar balik 28 tu jadi kosong. Tambah dengan 0.000028 tambah 0.00000028 tambah dot. Macam itu. Boleh? Bila 28 tu dah keluar, untuk sebutan yang kedua, 28 yang mula-mula tu jadikan kosong. Lepas tu awak salin pula 28 yang kedua. Kemudian awak nak ambil 28 yang ketiga pula. 28 yang pertama dengan kedua tu, kedua-duanya jadikan kosong. Keluarkan 28 yang ketiga. Kemudian, jadi yang ini kita tukar kepada pecahan 100 kali 5, 500. 500 tambah 79, dapatlah 579 per 100. Tu. Kemudian yang belakang ni pula, dia dalam keadaan janjang geometri. Ni janjang geometri ni. So, sebutan pertama A 0.0028. Kemudian nisbah sepunya 0.000028 bahagi dengan 0.0028. Jadi R nisbah sepunya jawapan dia 0.01. Kemudian hasil tambah tak terhingga, formula dia A bahagi 1 tolak R. So, gantilah A dengan 0.0028, ganti R dengan 0.01. So, yang bawah ni kalau cikgu tolak dapatlah 0.99. Okay. Kemudian kita gerakkan titik puluhan dekat atas ni 2 langkah ke kanan. Yang di bawah pun gerakkan 2 langkah ke kanan. Dapatlah macam ni. Boleh kan? Ni jangan cikgu, saya tak kerti lah perpuluhan tu macam mana nak handle. Janganlah. Ini matematik sekolah rendah ni. 0.0028 bahagi 0.9 matematik sekolah rendah. Jajah 3. Jangan besok tak kerti nak tukar. Ini peringkat menengah sekolah rendah ni. Cara nak tukar kepada pecahan ni. Nak hilangkan titik perpuluhan tu. Bawa lah 4 langkah ke kanan. Yang di bawah pun bawa 4 langkah ke kanan. Jangan awak kata, cikgu, saya tak tahu. Jangan. Sebab awak tingkatan 4. Ini cerita menengah sekolah rendah. Okey. Kemudian awak ambil kalkulator, tekan kedua ni, pastikan jawapan dalam pecahan. Sebab dia nak pecahan. Itulah jawapan dalam pecahan.
Jadi jawapan dia 57,349 per dengan 9,900. Tak percaya, tekan kalkulator. Kalau tekan balik kalkulator, dapat balik soalan tu. Tu 5.7928282828. Boleh ya? Maknanya pengetahuan matematik di peringkat sekolah rendah pun guna dalam soalan ni. Cara nak pindahkan titik puluhan atas dan bawah. Ni ada pelajar tingkatan 4 ni. Sampai peringkat ni, cikgu, saya tak kerti nak buat tak? Jangan. Jangan ni sebab matematik sekolah rendah. Okey ni, ini agak senang. Ni makanan awak lah. Cuba jawab soalan indeks ni. Ni makanan awak. Dapatkan jawapan K. Cuba, Isparhan, Amru cuba. Aiman dan juga Tong, 4 orang ni. Tolong cuba. Tolong cuba. Cuba. Jadikan semua nombor yang sama lah. Jadikan semua nombor dia nombor yang sama. 625 adalah 5 berkuasa 4. 25 adalah 5 berkuasa 2. 125 adalah 5 berkuasa 3. Setiap kali awak tukar, letakkan nombor tu dalam kurungan. Kuasa yang sedia ada, letakkan di luar kurungan. Macam cikgu buat ni lah. 625, 5 kuasa 4. 25, 5 kuasa 2. 5 kuasa 2. Okay. 125, 5 kuasa 3. 2K letak dekat luar. Okey, yang di kiri ni pula, 5 dengan 5 tu darab. Bila darab, hukum indeks mengatakan kuasa jadi tambah. So yang dekat kiri dapatlah 5 berkuasa 4 tambah 2K. Oh, cikgu masuk dulu. Tak apalah. Boleh jugalah. Okay, kita tambahlah step yang keempat ni kita tambah. Okey. Kemudian 3 dengan 2K tu cikgu darab dapat 6K. Jadi awak nampak 5 di kiri, 5 di kanan. 5 di kanan, 5 di kiri sama. Jadi kuasa di kiri turun ke bawah. Kuasa di kanan turun ke bawah. Dapatlah 4 sama dengan 6K tolak 2K. 6K tolak 2K dapat 4K. 4K sama dengan 4. Jadi 4 pindah, K dapat jawapan. 4 bahagi 4, K adalah 1. Itulah jawapan K. Boleh kan? Ini soalan yang boleh lah. Cikgu, tak boleh. Kalau orang kata tak boleh, cikgu menangis. Boleh ni tak ada masalah soalan ni. Simple. Seelok-eloknya boleh bagi jawapan secara congak lah. Jangan 625 ni, tak nampak lah cikgu 504, awak tekan kalkulator. Dung. Tak payah. 625 spontan dalam kepala, 504. 25 spontan sebut di mulut, 502. 125 spontan mulut kita sebut, 503. Kalau macam ni bagus. Tak payah nak tekan kalkulator nak cari jawapan dia berapa. Kita boleh bagi jawapan secara spontan lah. Ayat ini macam mana? Apakah jawapan P dan jawapan Q? Ini soalan indeks. Jawapan P berapa? Jawapan Q berapa? Boleh? Dia bagi A kuasa P tutup kurungan 5 sama dengan 1 per A kali 1 per A kali ... kali 1 per A sebanyak Q kali. Jadi kita ada A berkuasa, P kuasa 5. 1 per A darab 1 per A darab 1 ... darab 1 per A Q kali. Kalau diringkaskan, dia sama dengan 1 per A berkuasa Q. Macam itu. Okey. Kemudian dekat kanan ni A dia dekat bawah. Dekat kiri tu A dekat atas. Jadi kita pindah A dekat bawah ni ke atas. Dan A ni tak ada kuasa. Letakkan 1 sebagai kuasa. Bila naik ke atas, 1 akan bertukar jadi negatif 1. Lepas tu bandinglah. A di kiri, A di kanan, P sebagai kuasa di kiri, negatif 1 sebagai kuasa di kanan. P kawan dengan negatif 1. Itulah jawapan P. Q duduk di luar, 5 duduk di luar. Jadi Q ni kawan dengan 5. Itulah jawapan P dan Q. Ini satu lagi soalan ya.
Kalau tak boleh jawab, cikgu menangis. Boleh ya? Agak mudah soalan ni. Longgar. Balik kepada kepahaman konsep. Boleh Aiman? Man? Boleh. Okey. Cuba yang ni. Apakah jawapan A? P tu dah tahu jawapan daripada A -1. Awak boleh ganti P dengan -1 lah. Okey, apakah jawapan A? Tolong jawab soalan ni. Dia nak jawapan A. Cuba. Steady. Jadi awak nampak tak A kuasa P berkuasa 5 tu diulang 3 kali. Nampak tak? A kuasa P kuasa 5 ni ada 3 kali diulang. Jadi untuk mudah dapatkan jawapan, kita gantikan A kuasa P kuasa 5 tu dengan satu huruf. Cikgu gantikan A kuasa P kuasa 5 tu sebagai ganti dengan huruf K. So yang depan ni K, yang di tengah K, yang di belakang pun K. Dapatlah K tambah K tambah K. So K tambah K tambah K dapat 3K. Dan nak hilangkan 3 ni, cikgu darab dengan 1/3. So 1/3 darab di kiri tinggal K. 1/3 darab dengan 1/81 di sebelah kanan, dapatlah 1/243. Boleh? Okey. K ni, cikgu tukar balik K tu dengan A kuasa P berkuasa 5. 2/43, cikgu jadikan 3 berkuasa 5. Kemudian tolakkan 3 kuasa 5 tu ke atas. Dia jadi -5. Okey? Dan P ni, cikgu tukar P tu dengan -1. Cikgu tukar P dengan -1. Kemudian dekat kiri ni, cikgu darabkan -1 dengan 5. Dapatlah -5. Jadi -1 dengan 5 tu cikgu darabkan, dapatlah -5. Dan di sebelah kanan, 3 berkuasa -5. Nampak tak kuasa di kiri, kuasa di kanan, kuasa yang sama. Kuasa di kiri, kuasa di kanan, kuasa yang sama. Jadi A ni kawan dengan 3. Itulah jawapan A. Okey, siapa nak komen dengan kaedah yang cikgu tunjuk? Komen sikit, cikgu nak dengar. Aiman, tolong komen. Komen. Komenlah dengan kaedah yang cikgu tunjuk. Okey Serabut, je. penin. Okey. Okey. Komenlah, tak apa, cikgu nak dengar. Ataupun awak ada kaedah lain nak cari jawapan ke? Tengok macam mana cikgu tackle soalan ni. Mata saya nampak A kuasa P kuasa 5 diulang-ulang. Peninglah cikgu, saya tukar dengan K. Setiap satu tukar dengan K, nampak dia jadilah bentuk yang mudah. Dia keluar K tambah K tambah K. Jadi bila dah keluar yang itu, awak dapat 3K. Daripada situ, takkan tak ada idea dah nak cari jawapan. Ni maknanya daya kreativiti kena ada bila kita solve soalan admat dengan mat. Kena ada kreativiti lah. Kreativiti, bila tengok soalan tu, ada dia punya kaedah-kaedah yang memudahkan kita dapat jawapan. Boleh ya? Okey, ini kita nak cari jawapan K. Dia beritahu vektor tu dalam keadaan selari. Cuba cari jawapan. Apa jawapan K? Tong. Apa jawapan Tong? Tong senyap ni Tong. Apa jawapan? Apa makna selari ni? Isparhan. Isparhan. Ya. Apa makna selari dalam tajuk vektor?
Apa makna selari dalam tajuk vektor? Selari membawa makna nilai kecurunan vektor mestilah sama. Jadi setiap kali awak jumpa perkataan selari, pastikan nilai kecurunan dia sama. Jadi vektor U45, so kecurunan ambil yang di bawah bahagi yang di atas. So kecurunan vektor U 5/4. Kemudian vektor B pula, dia bagi 6K tambah 3. Kecurunan vektor B, nak cari kecurunan, ambil yang di bawah bahagi dengan yang di atas. M ni simbol kecurunan. Bila dalam soalan sebut selari, bermakna kecurunan vektor U dengan kecurunan vektor B mesti dalam keadaan sama. Sebab selari. Jadi kecurunan vektor U di kiri ni ganti dengan 5/4. Kecurunan vektor B di sebelah kanan ni ganti dengan K tambah 3/6. Macam tu. Lepas tu darab silang lah. 4 darab K tambah 3. Kemudian 5 darab dengan 6. Letak dekat sebelah kanan. So kita kembang 4 kali K, 4K, 4 kali 3, 12. 5 kali 6, 30. Bawa 12 ke kanan jadi tolak. 30 tolak 12 jadi 18. Pindah 4 ke kanan jadi bahagi. K adalah 18/4. Kemudian cikgu kecilkan. Dapatlah K ni 9/2. Itulah jawapan. Tolong besok bila jumpa selari, awak bawa konsep kecurunan. Untuk kertas 1, kalau untuk kertas 2, kena bawa konsep lambda. Jadi panduan dia perkataan selari itu mencetuskan dia punya kaedah penyelesaian. Jangan besok awak baca vektor selari, awak tak nampak dia punya apa makna di sebalik perkataan selari. Cikgu saya tak nampak lah sifat selari ni kecurunan dia sama. Macam tu payah lah. Nampak? Agak mudah soalan ni sebenarnya. Okey, ini macam mana anak-anak? Ini agak mudah. Cuba cari jawapan. Apakah jawapan N? Kawan? Cari jawapan N. Jadi, okey, cikgu baca soalan. Negatif 4 ialah satu daripada punca bagi persamaan kuadratik. Apa makna ayat yang itu? Apa makna ayat itu, Isparhan? Isparhan? Ya. Apa maksud ayat tu? Negatif 4 ialah satu daripada punca bagi persamaan kuadratik. Jadi apa maksud ayat tu? Salah satu punca. Yalah. Apa maksud dia? Bahasa yang mudah kita nak sebut. Tak pasti ya. Amru, bantu Amru. Amru? Okay, go. Bantu. Apa makna negatif 4 satu daripada punca persamaan kuadratik? Maksudnya X tu salah satu jawapan je negatif 4. Macam itu. Itu maksud dia. Punca ni maksud dia jawapan. Dalam persamaan kuadratik tu kita nampak huruf X. Jadi X tu jawapan dia negatif 4. Jadi untuk cari jawapan N, gantikan X tu dengan negatif 4. Itu saja cara jawab lah. Jadi bila awak jumpa ayat tu bermaksud negatif 4 tu jawapan untuk X. Jadi bila ambil persamaan kuadratik, X yang ada dekat dalam persamaan kuadratik ni, gantikan dengan negatif 4. Lepas tu jangan buka kurungan. Awak bawa 3 tu ke kanan, bahagikan dia. Jangan besok, cikgu, saya tak nampak lah 75 dengan 3 tu boleh bahagi. Awak kembang sebelah kiri ni. Kalau awak kembang, payahlah cerita dia. Sebab awak nampak 75 dan 3 ni boleh bahagi ni. Jadi pindahkan 3 tu ke kanan jadi bahagi. So, dapatlah 75 bahagi 3, iaitu 25. Kemudian, kuasa 2 ni dengan 25 ada kaitan. Jadi jangan kembang dia. Kuasa 2 tu pindah jadi punca kuasa 2. Dapatlah punca kuasa 2, 25. Dan punca kuasa 2, 25, kita tulis sebagai tambah tolak 5.
Kena ada tambah tolak ni. Kemudian bacaan pertama, kita ambil negatif 4 tambah N sama dengan tambah 5. Okey. Bacaan yang kedua pula, negatif 4 tambah N sama dengan tolak 5. Dapat dua persamaan. Dia kadang-kadang bila kita jawab, kita nampak negatif 4 tambah N kuasa 2 sama dengan 25 ni, kita tak ada perasaan nak pindah 2 ni jadi punca kuasa 2. Lelah kita kembang pula sebelah. Kita kembang dengan sebutan sebelah kiri ni. Dah buang masa. Kalau dekat sebelah kanan tu 26, memang kena kembang. Sebab punca kuasa 2 26, dia tak boleh mengeluarkan satu jawapan dalam bentuk nombor bulat. Jadi besok kena sensitif. Bila awak jumpa kuasa 2 di kiri, jumpa nombor di kanan, pastikan nombor tu. Boleh tak dapatkan nilai punca kuasa 2 dia dalam bentuk nombor bulat? Kalau boleh, tak payah kembang. Pindahkan kuasa 2 tu ke kanan sebagai punca kuasa 2. Kalau tak boleh, barulah kita kembang sebelah kanan kiri tu. Itu kaedah melihat matematik. Kemudian kita nak cari jawapan N, bawakan negatif 4 ni ke kanan, dapatlah jawapan N yang pertama, 9. Lepas tu yang kedua ni bawa negatif 4 ni ke sebelah kanan, dapatlah negatif 5 tambah 4. Dapatlah jawapan N yang kedua, negatif 1. Itulah jawapan N, 9 dan negatif 1. Ya. Dia senang saja, cuba baca soalan. Cari nilai N. Perkataan nilai diulang 2 kali. Bermakna N mesti 2 jawapan. Betul lah tu. Cikgu tunjuk ada 2 jawapan. Kalau awak bagi 1 jawapan, jawapan yang kedua awak tak bagi, hilang markah lah. Tak dapat markah penuh. Okey yang ini? Ini soalan senang lah, kita relax lah ni. Ini kita relax. Okey, cikgu nak tanya Farhan. Apa soalan A tu apa langkah pertama kita nak buat? Apa langkah pertama kita nak buat, Farhan? Soalan A. Farhan? Ya. Nak buat apa dengan bahagian A tu? Step pertama. Awak jangan darab 4 dengan 6. Tak boleh darab. Sebab 6 tu mempunyai kuasa X tambah 1. Kalau awak darab, habis soalan tu memang salah. Apa step pertama nak buat, Farhan? Pindahkan 4 tu ke kanan sebagai bahagi. Dapatlah 24 bagi 4 sebagai 6. 6 tak ada kuasa, letak 1 sebagai kuasa. Kemudian 6 di kiri, 6 di kanan. Turunkan kuasa di kiri ke bawah. Turunkan kuasa di kanan ke bawah. Bawa 1 ke kanan. Itulah jawapan X. 1 tolak 1, kosong. Settle. Okey, cikgu nak tanya, soalan B tu apa pula cara kita nak buat? Amru, macam mana nak jawab soalan B? Apa langkah pertama? Amru? Sekejap. Apa langkah pertama, Amru? Come on. Amru? Langkah pertama, kita pindah 4 ke sebelah kanan jadi bahagi. Macam biasalah. Jadi 24 bagi 4 dapat 6. Okey. Lepas tu nak buat apa, Aiman? Man? Aiman? Tambah log boleh? Bagus. Sebab soalan ni tak ada nombor 6 dengan 3 tu tak boleh nak buat apa-apa dah. Jadi kita jawab dengan meletakkan log 10 kiri dan kanan. Letak log 10 di kiri dan di kanan di hadapan nombor. Jangan letak di belakang nombor pula. Kemudian X tambah 1 tu sebagai kuasa, boleh bawa ke hadapan, letak di hadapan log. Dalam kurungan. Kemudian log 3 tu darab, cikgu bawa ke kanan jadi bahagi. Kemudian yang kanan tu awak tekan kalkulator lah. Tekanlah log 6 bagi log 3. Guna kalkulator. Dapatlah 1.631. Kemudian kita nak dapatkan jawapan X, bawa 1 tu ke kanan, dia jadi tolak. Dapatlah jawapan X dia 0.631. Jadi awak nampak tak perbezaan penyelesaian A dengan B? Nampak? Ada sikit berbeza. Nampak seakan-akan sama, soalan nampak macam lebih kurang sama. Tapi nak cari jawapan, kaedah tak sama. Jadi hati-hati besok.
Okey yang ni? Ini soalan senang. Come on. Steady. Apa nak buat? Siapa tahu boleh bantu? Aiman, apa nak buat? Man? Apa nak buat langkah pertama? Nampak tak 1/2 tu Aiman? Kembangkan. Nak buat apa dengan 1/2 tu? Buat jadi punca kuasa. Macam itulah. 1/2 tu duduk di luar kurungan, jadikan dia punca kuasa 2 sampai ke bawah tu. Sebab ada kurungan tu. Jadi jadikan 1/2 tu kepada punca kuasa 2, panjangkan kaki dia sampai ke bawah. Sampai kepada 1/4. Macam cikgu buat tu. Okey. Kemudian punca kuasa 2 ni kita belah 2. Ambil gergaji kerat dekat tengah-tengah ni, pecah jadi 2 bahagian. Boleh kan? Dan tadi cikgu dah katakan, punca 3 kali punca 3, jawapan dia 3. Jadi kalau punca M kali punca M, jawapan dia M lah. Punca 5 kali punca 5, jawapan dia 5. Punca A kali punca A, jawapan dia A. Jadi kalau punca M kali punca M, jawapan dia M lah. Dan punca 1/4 tukar dengan 12. Ni. Boleh ya? Punca M kali punca M tu dapat M. Punca 1/4 adalah 12. Tu cikgu bagi tip ayoyo. Kemudian letak di bawah 6 tu 1. Darat silang. M adalah 72. Itulah jawapan. Kalau 1/2 tu tak nampak nak tukar kepada punca kuasa 2, kacau lah. Dia ada berbagai kaedah. Okey, yang ini soalan nombor indeks, indeks nombor, indeks numbers, nombor indeks. Dengan menggunakan tahun 2019 sebagai tahun asas, indeks harga tahun 2020 dan 2021 adalah 110 dan 130. Cari indeks harga bagi barang tersebut dalam tahun 2009, asas 2021, indeks harga tahun 2018, asas tahun 2021. Jadi ada 2 soalan. Jadi kita ambil maklumat dia. Kita ambil maklumat, indeks harga 2010 berasaskan 2019, nilai yang diberi 110. Dan indeks harga 2020 berasaskan 2019 ni, kalau ikut formula adalah harga tahun 2020 bahagi dengan harga tahun 2019 kali 100. Ni formula. Lepas tu 2 cerita ni sama, 2 jawapan ni cikgu ijab kabul. Kemudian pindah 100 ke sebelah kanan jadi bahagi. Jadi kita simpan maklumat ini. Maklumat ni kita simpan. Kemudian kita guna pula maklumat yang kedua. Indeks harga tahun 2021 berasaskan tahun 2019. Nilai dia 130. Kemudian kita dapatkan indeks harga menggunakan formula. Maknanya harga 2021 di atas, harga tahun 2009 yang asas ni letak di bawah kali 100. 2 cerita yang sama, 2 jawapan diijab kabul. Kemudian 100 ni darab, bawa ke kanan jadi bahagi. Dapatlah maklumat yang kedua. Kita dah ada 2 maklumat ni, barulah kita cari jawapan. Boleh ya? Ada apa nak tanya ni? Nur Aiman, dah belajar belum tajuk ni? Nombor indeks. Dah sikit-sikit. Farhan dah ke belum? Belum. Belum. Apa yang cikgu tunjuk, faham tak? Boleh dah. Amru, okey Amru? Okey, Go. Okey. Tong? Okey. Kita tengok soalan dia nak indeks harga 2019 di mana tahun asas dia 2021. Bila awak susun dalam bentuk formula ni,
yang tahun yang diberi letak di hadapan, tahun asas letak di belakang. Jadi formula senang saja, formula dia P yang tahun yang diberi itu letak di atas, tahun asas letak dekat bawah. Ini formula indeks harga. P itu sebenarnya price lah, price tu harga. Sebab itu dia guna simbol P tu. I itu indeks. Okey, ini maklumat kita yang kita dapat tadi cikgu bawa kat sini. Okey, sekarang kita cari jawapan untuk yang dia tanya. Dia nak indeks harga 2019 berasaskan 2021. Maknanya I 2019, asas dia 2021. Ni. Okey. Okey ni. Nampak tak? Awak tengok maklumat ni 2021, 2019 daripada slide yang sebelum ni 130 per 100. Kalau cikgu terbalikkan P ni ke atas, P 2001 ni ke bawah, jadi jawapan dekat kanan pun terbaliklah. 100 ke atas, 130 ke bawah. Jadi kalau dia nak indeks harga 2019 kepada 2021 sebagai tahun asas, formula dia P 2019, tahun asas letak di bawah. Jadi awak nampak tak maklumat ni? Nampak tak? Boleh masuk dekat sini lah. Ambil maklumat ni, tengok mouse cikgu ni, masuk dekat sini. Jadi P 2019 bagi dengan P 2021, masukkan dengan maklumat dia 100 bahagi 130. Lepas tu awak tekan kalkulator, itulah jawapan. Indeks harga dia 76.9. Okey, tolong cari pula yang kedua, dia nak indeks harga 2020 berasaskan 2021. Tolong cari yang kedua pula. Okey, ni. 2020 berasaskan 2021, formula dia P 2020 bahagi dengan P 2021 kali 100. So P 2020 bagi P 2021 tak ada ni, tak ada maklumat. Jadi kalau tak ada maklumat, kita ubahlah. P 2020 bahagi dengan P 2019 kali dengan P 2019 bahagi dengan P 2021. Nampak tak ni? P 2019 dengan P 2019 yang di atas ni, kalau cikgu potong balik atas dan bawah, keluar balik yang atas ni. Keluar balik P 20 bagi P 2021. Kenapa perlu tukar? Sebab dia tak ada maklumat. 2020 bahagi dengan P 2021, maklumat tak ada. Jadi kita ubahlah. Jadi kita jadikan P 2020 bahagi P 2019, darabkan dengan P 2019 bahagi dengan P 2021. 2019 ni kalau kita batalkan balik, dapat balik yang atas ni. Boleh ya? Jadi P 20 bahagi dengan P 2019, gantikan dengan nilai dia 110 per 100. P 2019 bagi P 2021, kita guna sumber maklumat yang kedua tadi. Ni. So kalau nak 2019 bagi P 2021, maklumat ni kita terbaliklah. Pakai dekat sini. Jadi P 20 bagi P 2019 ni ganti dengan 110 per 100. P 2019 bagikan dengan P 2021 gantikan dengan 100 bagi 130. Kemudian kalikan dengan 100. Boleh? Dapatlah jawapan. Itulah jawapan. 84.6. Ni tajuk ni kena pandai main-main lah. Main-main pecahan tu. Main-main pecahan. Macam kalau cikgu bagi 1/6. 1/6 kita boleh tukar 1/2 darab 1/3. Boleh? Boleh ya? Kalau cikgu bagi 1/6, 1/6 yang maklumat yang kita nak jawapan 1/6. Cuba fikir. Cuba tulis ke fikir ke? Cikgu nak 1/6. Kita ada 1/3. Kalau cikgu ada 1/3, cikgu nak 1/6 ni. Kalau cikgu ada 1/3, cikgu kena darab dengan apa? Cikgu nak 1/6. Maklumat ada 1/3. Jadi cikgu darab dengan untuk dapatkan balik 1/6. 1/2. 1/6. Cikgu nak jawapan 1/6. Dengar baik-baik. Cikgu nak nilai 1/6. Cikgu ada maklumat 1/3. Jadi untuk dapatkan 1/6, 1/3 tu cikgu darab dengan cikgu nak jawapan 1/6. Cikgu ada maklumat 1/3. Jadi untuk dapatkan 1/6, 1/3 darab dengan come on. Awak tak boleh congak ni, awak kena tulis kat kertas. Cikgu nak 1/6. Okey, maklumat yang cikgu ada maklumat 1/3.
Jadi untuk dapat 1/6, 1/3 tu cikgu darab dengan apa Aiman? 1/3 tu darab dengan 1/3 darab 1/3 tolak 1/3. Kenapa dia tolak-tolak ni? Kita pakai darab je. Nak dapatkan 1/6, cikgu ambil 1/3. Saya ada maklumat 1/3. Cikgu nak nilai dia 1/6. Jadi daripada 1/3, nak jadikan 1/6, 1/3 tu darab dengan? Tulis kat kertas Aiman. 1/2. Darab dengan 1/2. Biasanya kalau kita nak guna kaedah mati seperti ni, 1/3 tu darab dengan 3/6. Matikan 3 dengan 3 tu, dapat balik 1/6. Macam inilah tadi. Nak dapatkan balik 2020 bagi 2021, cikgu guna 2020 bahagi dengan 2019, cikgu darab dengan 2019 bahagi dengan 2021. Jadi 209 dengan 209 tu kalau cikgu batalkan balik, dapat balik 2020 bahagi dengan 2021. Cuba tengok apa yang cikgu tulis dekat slide ni. Cuba fikir. Macam mana cikgu dapatkan balik. Sebab kalau nak cari jawapan direct terus guna formula P2020 bagi P2020, tak ada sumber maklumat. Jadi awak kena ubah suai benda tu. Supaya dua maklumat yang ada tu boleh masuk ke dalam apa yang kita nak cari. Itu cara handle soalan indeks, nombor indeks. Okey, ini macam mana ni? Dia nak julat X. Di mana fungsi kuadratik tu tidak bersilang dengan paksi X. Apakah julat nilai P? Julat nilai P dalam keadaan fungsi kuadratik tidak bersilang dengan paksi X. Come on. Siapa boleh bantu? Apa makna kalau tak bersilang dengan paksi X? Amru, kalau tak bersilang dengan paksi X, apa formula yang patut awak pakai? Bro? Amru? Aiman? Kalau tak bersilang dengan paksi X, apa formula yang patut awak guna? B kuasa 2 tolak 4 AC kecil dari kosong. Itulah formula yang patut kita guna. Jangan lupa tu, kalau kita tak ingat dah, tak boleh jawab soalan ni. Padahal soalan ni simple saja. Jadi kalau tak bersilang paksi X, kita kena pakai formula B kuasa 2 tolak 4 AC kecil daripada kosong. Tu, cikgu kotakkan benda tu. Ni formula yang patut kita gunalah. Kemudian awak ambil fungsi kuadratik ni, tentukan nilai A, B dan juga C lah. Jadi nilai A dia sebagai 1, B dekat tengah, nilai dia negatif P, C dekat belakang, nilai C adalah 4. Masukkan dalam formula lah. B ganti dengan negatif P, A ganti dengan 1, C ganti dengan 4. Okay. Negatif bila kuasa 2 jadi positif, P kuasa 2 dapatlah P kuasa 2. Negatif 4 kali 1 kali 4, 16. Okey, Amru. Apa nak buat Amru daripada situ? Apa nak buat Amru? Langkah seterusnya. Bagi idea, cikgu nak dengar. Isparhan, bagi idea apa nak buat? Isparhan? Tak ada idea cikgu. Jangan tak ada. Apa nak buat dengan 16 tu? Awak nampak P kuasa 2 dan 4 tolak. Nak buat apa dengan 16? 4 kuasa 2. Macam itu. Okey, kita tukar 16 kepada 4 kuasa 2. Lepas tu langkah seterusnya. Siapa-siapa boleh bantu? P tambah 4, P tolak 4. Langkah yang seterusnya kita jadikan faktor. P tambah 4, P tolak 4. Ataupun P tolak 4, P tambah 4. Bolehlah mana-mana pun boleh. Tolak depan, belakang tambah. Ataupun tambah depan, belakang tolak. Tak apa.
Kemudian tanda kecil melambangkan berapa jawapan. Tanda kecil ni menunjukkan berapa jawapan. Dah tak ingat. 1. Tanda kecil menunjukkan 1 jawapan. Okey. Kemudian cara nak tunjuk jawapan, nak buat apa dengan negatif 4? Tulis 4. 4, bagus. Nak buat apa dengan tambah 4? Negatif 4. Bagus. Nak buat apa dengan P? Salin. Letak di tengah-tengah. Kemudian 4 lebih besar pada negatif 4, apa simbol nak letak? Lebih besar. Masukkan tanda lebih besar kiri dan kanan. Itulah jawapan. Kalau tak suka jawapan begini, terbalikkan dia. Letak negatif 4 di kiri, letak 4 di kanan, P letak di tengah. Lepas tu letak simbol lebih kecil kiri dan kanan. Dua-dua jawapan ni betul. Boleh? Okey, yang ni. Di sini ada bahasa tangent. Kalau awak jumpa perkataan tangent, apa formula yang patut kita guna? Garis Y sama dengan X tambah K merupakan tangent kepada lengkungan. X kuasa 2 tambah XY tambah 2 sama dengan 0. Jadi apa makna tangent di situ? Apa formula yang kita patut kita pakai bila jumpa perkataan tangent? Come on. Jumpa perkataan tangent, apa formula nak digunakan? Nak guna formula apa, Aiman? Tahu lah. Bila jumpa perkataan tangent Sama dengan 0 ke? itulah formula dia. Pakailah B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan 0. Awak jangan lupa tu. Kalau lupa besok cikgu menangis tu. Jadi bila awak nampak perkataan tangent, bawa formula ni. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan 0. Macam mana nak bagi ingat lama? Ingat jangka masa yang lama. Tak payah lupa dah. Dia isu ADMAT ni, dia biasanya pelajar okey, tak ada masalah sebenarnya. Tapi isu dia, isu terlupa ni. Bila jumpa tangent, dah tak ingat dah formula B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 0. Payahlah macam ni. Kena ingat ni. Jadi kita ada 2 persamaan. Jadi awak tentukan A, B dan C guna kaedah penggantian. Ambil persamaan 1, masuk ke dalam persamaan yang kedua. Jadi Y yang ada dekat persamaan yang kedua ni, gantikan dengan X tambah K daripada persamaan 1. Cikgu ganti ya. Gantikan Y tu dengan X tambah K. Kemudian cikgu kembang. X kuasa 2 tambah X kuasa 2 dapatlah 2X kuasa 2. Kemudian letakkan formula ARM di sebelah bawah. Kemudian kita tentukan jawapan A, B dan C. Jadi A jawapan dia 2. B di tengah jawapan dia K. C dekat belakang jawapan dia 2. Masukkan dalam formula. Jadi B tukar dengan K. A tukar dengan 2. C tukar dengan 2. Yang ini awak tak payah faktor. Sebab dia persamaan. Pindahkan 16 tu ke kanan. Kemudian pindahkan 2 ke kanan sebagai punca kuasa 2. Keluarlah K itu sebagai tambah tolak 4. Itu dia. Jadi ada 2 jawapan, negatif 4 dan 4. Ini tak payah faktor sebab dia sama dengan. Kalau dia ketak samaan, kena faktor. Jadi, yang ini kita bagi soalan santai lah. Boleh? Boleh kan? Ini awak buat di rumah lah. Awak salin sekejap, salin. Lepas tu jawab selepas habis kelas. Boleh? Dah habis soalan ya? Okey, bagus. Okey, yang ni macam mana? Kita nak cari jawapan K. Kita bukan nak cari jawapan K, kita nak cari jawapan soalan ni. Berapa jawapan soalan ni? Boleh?
Jadi apa nak buat? Log K8 ni bermakna 8 tolak ke atas, K tolak ke bawah. Log 16K, K tolak ke atas, 16 tolak ke bawah. Macam cikgu buat ni. 8 tolak ke atas, K tolak ke bawah. Kemudian darab. Yang kedua pun sama. K tolak ke atas, 16 tolak ke bawah. Macam tu. Lepas tu log K di bawah, log K di atas, satu atas, satu bawah, bolehlah potong. Tinggallah macam ni. Sudah untuk cari jawapan, nak cari jawapan paling senang, letak 10 sebagai asas pada kedua-dua log. Dapat macam ni. Pada kedua-dua log tu letak 10 sebagai asas. Kemudian, tekanlah kalkulator. Itulah jawapan. 0.75. Boleh? Agak longgar lah soalan ni. Soalan yang kita kira sebagai longgar. Okey, cuba jawab soalan ni. Ni satu lagi soalan fungsi. Cuba. Cikgu bagi masa untuk cuba. Dapatkan nilai K. Diberi GH4 sama dengan 5. Dan dia bagi fungsi G dan fungsi HX. Cuba, apakah jawapan K? Ambil kertas kejap, tolong kira. Steady. GX sama dengan setengah X tolak 7. HX sama dengan 3KX. Cari nilai K jika GH4 sama dengan 5. Jadi kita ada dua sumber maklumat. Ini yang pertama. Okey, kita cari dulu G ni turun ke bawah. Kita dapatkan jawapan H4 pergi dekat H. H4, X ganti dengan 4. Jadi H4 nilai dia 12K. So gantilah dekat sini H4 tu dengan 12K. Kemudian timbul pula cerita G. Timbul cerita G, kita ganti dekat G pula. GX sama dengan setengah X tolak 7. Jadi kalau nak cari G 12K, ganti X dengan 12K. Jadi X tu cikgu ganti dengan 12K. Dapatlah G 12K ni jawapan dia 6K tolak 7. So ganti kat bawah ni. 6K tolak 7. 5 tak ada apa-apa, turun ke bawah. Pindah 7 ke kanan jadi tambah. So 6K sama dengan 5 tambah 7, 12. K adalah 12 bagi 6. K adalah 2. Farhan, boleh faham tak ni? Boleh. Aiman, okey? Okey. Amru? Okey. Okey. Tong? Tong speaker dia tak okey tu. Okey, ini macam mana? Tolong cari jawapan log XY 27 dalam jawapan sebutan P dan Q. Apa jawapan? Dia nak soalan tu diberi dalam sebutan P dan Q. Dia bagi log 3X sama dengan P, log 3Y sama dengan Q. Apakah jawapan log XY 27 dalam sebutan P dan Q? Steady. Boleh? Boleh? Log XY 27 bermakna 27 tu tolak ke atas, 27 tolak ke atas, XY tolak ke bawah. Pecah dua lah. Pecah dua. Macam itu. Kemudian asas tak ada, letakkan 3 sebagai asas. Kenapa letak 3 sebagai asas? Sebab kalau awak tengok maklumat, dalam maklumat tu dia guna 3 sebagai asas. Jadi besok asas ni kena tengok soalan
Jangan letak 10 pula. Kalau letak asas dia 10, tak ada kaitan dengan maklumat soalan. Maklumat soalan dia guna 3. Jadi kita pakai nombor 3 sebagai asas. Okey, kemudian 27 tu jadikan 3 kuasa 3. Dan log 3 XY tu dalam bentuk darab, tukar jadi tambah. Okey. Darab tukar tambah. Kemudian yang di atas tu 3 tu sebagai kuasa letak di hadapan log. Macam cikgu buat tu. Kemudian log 3X ganti dengan P, log 3Y tukar dengan Q. Boleh? Log 3X tukar dengan P, log 3Y tukar dengan Q. Log 3 ni, yang atas ni nilai dia 1. 1 kali 3 dapat 3. Kemudian log 3X tukar dengan P, log 3Y ni tukar dengan Q daripada maklumat yang diberi. So jawapan dia 3 bahagi P tambah Q. Itulah jawapan dalam sebutan P dan Q. Boleh periksa besok. Cikgu ingat okey. Boleh kan? Rasanya okey ni. Jangan tak okey. Okey, yang ni macam mana? Hasil darab, produk ni bermaksud darab. Hasil darab dua nombor yang berturut-turut adalah 1722. Jadi apakah nilai dua nombor dalam bentuk positif integer? Kita ada dua nombor yang berturut-turut, bila cikgu darab, jawapan dia 1722. Jadi apakah nombor berkenaan? Kedua-dua nombor tu apa? Nombor pertama berapa, nombor yang kedua pun berapa? Awak tak boleh terus bagi jawapan ni. Kalau awak bagi terus bagi jawapan, awak cuba tekan dengan calculator, awak main try and error kan. Tekan. Kalau dapat jawapan, tak ada markah tu. Sebab kaedah tak tunjuk. Okey, kalau cikgu bagi contoh lah. Kalau nombor pertama 3, nombor yang kedua? Man? Kalau nombor pertama 3, nombor yang kedua? 574. Saya tanya nombor yang kedua. Nombor pertama 3, nombor yang kedua? Oh, 3. Nombor yang pertama 3, nombor yang kedua? Nombor selepas 3. Oh, 4. Kalau nombor pertama 6, nombor yang kedua? 7. Macam itu. Nombor pertama 10, nombor yang kedua? 11. 11. Kalau nombor yang pertama tu Y, nombor yang kedua? 2. Y tambah 1. Macam itulah kita berfikir. Sebab kalau nombor pertama 3, nombor yang kedua 4. 4 tu dah tentu datang daripada 3 tambah 1. Kalau nombor pertama Y, nombor yang kedua dah tentulah Y tambah 1. Jadi nombor-nombor tu kita guna simbol. Jadi nombor pertama Y, nombor yang kedua Y tambah 1. Kemudian hasil darab, ambil dua nombor ni kita darab. Dan jawapan dia kita samakan dengan 1722. Lepas tu awak kembanglah sebelah kiri ni. Dapat ni. Bawa 1722 tu ke sebelah kiri jadi tolak. Lakukan proses faktor. Jadi dapatlah. Nombor yang pertama, Y negatif 42. Nombor yang Y yang kedua, 41. So negatif 42 tak terimalah. Kita tulis reject. Kenapa kita reject? Sebab soalan kata find the two positive integer. Jadi jawapan negatif, kita reject. Ambil jawapan yang kedua, Y tolak 41 sebagai kosong. Dapatlah jawapan Y dia 41. Jadi untuk Y yang kedua, sebut nombor yang kedua, kita guna Y tambah 1. Lepas tu ganti Y dengan 41. Dapatlah nombor yang kedua, ganti Y dengan 41, dapatlah 42. Jadi jawapan dia, nombor pertama 41, nombor yang kedua 42. Betul ke jawapan ni? Cuba darab balik. 41 darab 42, dia akan keluar balik 1722. Tu cara dah. Boleh lah kalau malah dah tahu kebetulan besok, awak guna calculator, awak try and error. 30 kali 31 tak dapat. Lepas tu 38 kali 39 tak dapat. Lepas tu awak cuba lah 40 kali 42 tak dapat 1722. Lepas tu awak cuba 41 darab 42 dapat jawapan 1722. Awak bagilah jawapan. Nombor pertama 41, nombor yang kedua 42. Tak ada markah. Sebab kaedah tak ada. Kena tunjuk macam cikgu tunjuk. Macam mana jawapan tu boleh keluar. Okey ya. Jangan guna kaedah cuba jaya. Tak boleh. Cuba jaya yang tak ada markah. Jadi kena hati-hatilah.
Jadi dah pukul 5, 1 minit petang. Jadi setakat itulah untuk perbincangan pada hari ini. Jadi hari ini kita ada 4 orang sajalah. Isparhan, Tong, Amru dan juga Aiman. Aiman Hanif. Boleh faham tak dengan apa yang cikgu ajar pada hari ini? Isparhan